Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 September bersama saya Nazira Syariat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Bapa durjana cabul, rogol dan liwat anak dalam lori. Juga gara-gara tapir penunggang motosikal maut. Ejen jualan kosmetik yang berjaya diselamatkan di Thailand selepas dilarikan sekumpulan lelaki di kediamannya di Tumpat pada 13 September lalu, kini berada dalam keadaan baik. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, mangsa Nur Ros Nazirah Muhammad Naim, 36 tahun, kini berada di Kuala Lumpur dan akan dibawa pulang ke Kelantan dalam masa terdekat. Tegasnya, tiada sebarang bayaran dilakukan kepada sindiket berkenaan sepanjang tempoh kehilangan wanita berkenaan. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak JSJ dan juga lain-lain kerana kes ini di Kelantan, jadi Kelantan amat berbesar hati kerana dapat menyelamatkan mangsa. Dan ini sudah tentulah hasil daripada kerjasama erat di kalangan pegawai-pegawai di sini dalam siasatan dan juga pegawai-pegawai di Bukit Aman dan lain-lain yang sama-sama membantu. Dan saya rasa masyarakat juga membantu kerana tidak banyak menimbulkan spekulasi selepas beberapa hari. Jadi ini menyenangkan siasatan. Itu yang saya katakan. Biar polis membuat tugas ini, maklumat salurkan. Jangan membuat spekulasi. Sebab bila membuat spekulasi akan membahayakan pada mangsa itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan di Kota Baru yang mengumumkan kejayaan rampasan pelbagai jenis dadah dan 2 senapang termasuk selaras senapang angin dalam obstapis khas bermula 26 September hingga 28 September oleh Polis Kontingen Kelantan. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani dalam satu kenyataan medianya semalam memaklumkan Ros Nazirah berjaya diselamatkan susulan kedudukan mangsa berjaya dikesan hasil bantuan dan kerjasama erat antara pihak berkuasa Thailand dan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Beliau berkata melalui kerjasama erat ini, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Polis Diraja Thailand serta perkongsian maklumat dan perisikan berjaya mengenal pasti lokasi keberadaan wanita itu di Thailand. Katanya mangsa dibawa pulang ke tanah air semalam dan seramai 7 lelaki tempatan ditahan dalam kes berkenaan di 3 negeri iaitu Kelantan, Selangor dan Kuala Lumpur. Mengulas lanjut, Muhammad Zaki berkata pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut terhadap suami mangsa berusia 36 tahun yang ditahan reman sebelum ini bersama seorang lelaki dan wanita. Seorang ahli perniagaan cedera ringan selepas dilarikan sekumpulan lelaki di Jalan Pandan Ampang dipercayai akibat masalah hutan. Lelaki berusia 38 tahun dilepaskan di Kelang beberapa jam selepas kejadian dan hadir ke Ibu Pejabat Polis Ampang Jaya pada 10.45 malam untuk membuat laporan. Ketua Polis Ampang Jaya SCP Muhammad Farouk Ishak berkata, ahli perniagaan itu dilapor ditarik sekumpulan lelaki menaiki kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire putih ketika sedang berjalan bersendirian selepas makan di sebuah restoran di kawasan itu. Beliau berkata ahli perniagaan itu mengalami beberapa kecederaan luka di bahagian kaki dan muka dan telah mendapat rawatan di Hospital Ampang. Muhammad Farouk berkata siasatan masih dijalankan dan polis kini memburu kumpulan lelaki terbabit. Kejadian melibatkan Toyota Velfire putih itu tular di laman sosial WhatsApp dan kes disiasat mengikut Seksyen 365 Kanun Keseksaan kerana menculik atau melarikan mana-mana orang dengan niat hendak menyebabkan orang itu dikurung dengan sulit dan dengan salah. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 7 tahun dan denda. Polis Perak akan menyerahkan kertas siasatan sekaligus menunggu arahan Timbalan Pendakwa Raya TPR berhubung kes cubaan menculik murid perempuan yang didakwa berlaku di hadapan Sekolah Kebangsaan di Taman Pinji Mewah baru-baru ini. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, selain kertas siasatan kes cubaan menculik mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan yang sedang dilengkapkan.
Pihaknya juga akan menunggu arahan daripada TPR sama ada untuk mendakwa ibu bapa murid berkenaan mengikut Seksyen 182 Kanun Kesiksaan iaitu mengemukakan laporan palsu atau sebaliknya. Selasa lalu, Datuk Muhammad Yusri dilapor berkata kes cubaan culik berkenaan disahkan adalah tidak benar dan hanya rekaan kanak-kanak terbabit selepas hasil siasatan terperinci dilakukan terhadap kanak-kanak berusia 9 tahun itu bersama beberapa saksi. Kanak-kanak itu hanya mereka cerita kepada ibunya kerana terpengaruh dengan kejadian di luar negara yang ditularkan di media sosial mengenai kejadian kanak-kanak ditangkap, diculik dan dijual organ. Seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan kerana merogol, melakukan persetubuhan luar tabi'i dan mencabul kehormatan anak kandung perempuannya berusia 24 tahun. Lelaki berusia 55 tahun itu dikatakan melakukan perbuatan terkutuk tersebut di tempat duduk belakang dalam lori di Sungai Besi antara 2.30 hingga 3.30 petang pada 18 September lalu. Bagi hukuman kesalahan merogol mengikut Seksyen 376-3 Kanun Kesiksaan dan jika disabitkan kesalahan boleh dipenjara maksimum 30 tahun selain dikenakan minimum 10 sebatan. Kesalahan melakukan persetubuhan luar tabi'i pula di bawah Seksyen 377C Kanun Kesiksaan. Jika disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan sebatan. Bagi kesalahan mencabul kehormatan mengikut Seksyen 354 Kanun Kesiksaan memperuntukkan penjara 10 tahun, denda atau sebat jika disabitkan kesalahan. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Nurhani Muhammad Ayub tidak menawarkan jaminan kepada tertuduh. Mahkamah menetapkan tiada jaminan diberikan dan kes akan disebut semula pada 21 Oktober. Polis tidak menerima laporan berkenaan wanita berpakaian ihram ketika menunaikan umrah di Makkah yang tular di media sosial lebih sebulan lalu. Datuk Muhammad Yusri Hassan berkata pihaknya akan melakukan siasatan sekiranya menerima laporan sama ada daripada individu yang mendakwa mangsa penipuan wanita berperwatakan lelaki itu maupun polis kontingen negeri lain untuk bantuan. Kemarin, media melaporkan Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Datuk Muhammad Yusof Husin berkata, kes wanita yang berpakaian ihram itu sudah diselesaikan secara baik sejak hampir sebulan lalu melalui penyelesaian luar mahkamah. Ia selepas wanita itu yang menetap di Bota Perak Tengah tampil bersama ibu bapanya di Pejabat Agama Islam Daerah Perak Tengah dan memberi kerjasama yang sewajarnya. Sebelum ini, individu itu didakwa memperdaya wanita yang mempercayainya seorang lelaki hingga ada yang sudah mempersiapkan kelengkapan perkahwinan. Dan tindakannya memakai ihram di Makkah turut mendorong beberapa pihak membuat laporan polis antaranya di Shah Alam, Selangor pada Ogos lalu dan di Negeri Sembilan. Penunggang motosikal berusia 33 tahun maut selepas melanggar tapir yang tiba-tiba melintas di kilometer 17 Jalan Seremban Kuala Pilah dekat Ulu Bendul lewat malam tadi. Dalam kejadian kira-kira 11.15 malam itu, mangsa dikatakan tercampak ke jalan. Ketua Polis Kuala Pilah Superintenden Amran Muhammad Ghani berkata, mangsa menunggang motosikal jenis Honda RS 150 seorang diri dari arah Seremban menghala ke Kuala Pilah. Berdasarkan siasatan awal, sebaik mangsa tiba di lokasi, tiba-tiba seekor tapir melintas jalan menyebabkan penunggang motosikal tidak sempat mengelak lalu melanggar haiwan liar itu sebelum tercampak ke tepi jalan. Mangsa yang parah di kepala disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Superintenden Amran berkata mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah bagi pengendalian berdasar manakala haiwan berkenaan juga didapati mati. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob petang tadi menghadiri perjumpaan 5 pemimpin tertinggi UMNO di Menara Dato' On. Perkara itu disahkan menerusi hantaran Facebook rasmi Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang memaparkan gambar kelima-lima pemimpin tertinggi parti itu.
Selain Datuk Seri Ismail Sabri dan Datuk Muhammad Khalid, pemimpin top 5 UMNO yang hadir ialah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan dan Naib Presiden Datuk Seri Mazhir Khalid. Perjumpaan top 5 itu dipercayai bagi membincangkan berkenaan pilihan raya umum ke-15 sebelum mesyuarat khas Majlis Tertinggi MT UMNO yang dijadualkan berlangsung malam ini. Sebelum ini, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan mesyuarat MT UMNO yang dijadualkan 17 September ditangguh dan dijadualkan semula pada hari ini. Susah payah bersama hingga akhir hayat. Alhamdulillah, bertemu kembali. Bekas suami yang culas dan sengaja abai nafkah anak boleh dihukum penjara. Peguam Syariah Lutfi Amir Abdul Karim berkata, apabila Mahkamah Syariah telah mengeluarkan perintah tuntutan nafkah anak namun enggan dan gagal memperuntukkan nafkah tersebut, si bapa boleh dihukum penjara di bawah Seksyen 151-1-A-AA bagi komitel atau hukuman boleh dirujuk dalam Seksyen Fasal Menghina Mahkamah dalam Seksyen 229 iaitu 6 bulan penjara atau denda tidak melebihi RM2,000. Setelah perintah keluar, maka pihak ibu yang mewakili pihak anak boleh memulakan beberapa tindakan prosiding. Salah satunya adalah saman penghutang penghakiman. Kedua adalah prosiding hiwalah. Yang mana prosiding hiwalah ini kita menggunakan pihak ketiga untuk menyekat akaun bank pihak si suami. Ketiga adalah prosiding penyitaan dan penjualan. Sekiranya pihak si bapa mempunyai aset, maka tindakan ini bersesuaian. Keempat adalah prosiding pengkomitan, di mana prosiding pengkomitan ini boleh menyebabkan seorang bapa itu dihumban ke penjara. Tambah Lutfi Amir, dia tidak menafikan terdapat pelbagai faktor-faktor yang menjadi penyumbang kepada permasalahan seorang bapa yang enggan atau cuai memberi nafkah kepada anak sehingga berlaku pengabaian, antaranya disebabkan sengaja atau dendam. Faktor dendam. Hal ini berlaku apabila pihak-pihak bercerai dan pada masa yang sama tiada penyajian persetujuan antara pihak-pihak. Dan mahkamah juga tidak menetapkan sama ada anak ini akan diserahkan kepada pihak isteri ataupun pihak suami. Maka apabila anak ini dapat kepada pihak ibu, ibu bertindak untuk menghalang bapa untuk melawat dan bermalam bersama dengan anak tersebut. Maka atas faktor itu, munculnya sifat dendam ataupun iri hati, maka bapa membalas tindakan untuk tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut. Justru itu beliau berpandangan wajar seorang ibu untuk menuntut nafkah melalui kuasa mahkamah sekiranya seorang bapa enggan atau culas memperuntukkan nafkah kepada seorang anak. Berdasarkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 yang memperuntukkan sebanyak 20 seksyen berkenaan dengan nafkah. Oleh itu, seorang ibu boleh bertindak bagi pihak seorang anak menuntut aspek-aspek yang boleh dituntut dan dinilai di mahkamah, antaranya dari aspek pakaian, tempat tinggal, perubatan, makanan dan pendidikan. Manakala bagi aspek membabitkan jumlah nafkah adalah berdasarkan kepada kemampuan suami pada ketika itu. Berdasarkan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, sebanyak 5,338 kes diterima melibatkan tuntutan nafkah anak, isteri, iddah dan muta'ah dari 2017 hingga 2021. Data itu menunjukkan nafkah anak merupakan bilangan tertinggi iaitu 4,036 diikuti muta'ah 589, iddah 481 dan nafkah isteri 232 kes. Demi cinta terhadap isteri, Muhammad Syafari Sulong, 40 tahun, sanggup berhenti kerja sebagai jurukimpal di kilang besi semata-mata mahu mengurus isterinya Rohani Ahmad, 39 tahun, yang menderita kanser tiroid. Meskipun berat, keputusan itu terpaksa diambil memandangkan Syafari tidak mahu membebankan majikannya kerana kerap mengambil cuti untuk membawa isterinya ke hospital setiap minggu bagi menjalani rawatan kemoterapi. Selepas berhenti kerja, Syafari tetap menggalas tugas mencari rezeki untuk keluarga dengan mengambil upah sebagai pembancuh air di sebuah gerai dengan pendapatan sekitar RM600 sebulan.
Jumlah itu pastinya tidak cukup untuk menampung keperluan 5 orang anaknya ditambah kos rawatan isterinya yang mencecah RM1,000 sebulan. Kita nak tunjuk secara macam tu lah, kasih sayang kita tu dekat dia macam mana. Bukan kita seorang macam kadang-kadang kita pun tak ambil endah. Tapi bukan termasuk saya tu tak ambil endah, saya tak sayang kat dia kan. Cuma dah jadi macam ni, kita tu kena buat pengorbanan macam tu. Nak kata kita ni tak sayang, memang kita sayang. Siapa tak sayang isteri dia. Sementara itu, menurut Rohani, dia disahkan menghidap kanser thyroid pada 2018 sebelum menjalani pembedahan membuang peti suara pada tahun 2019. Meskipun menderita kanser, Rohani nekat membantu suaminya mencari rezeki dengan berniaga kuih di sebuah kedai berdekatan rumahnya di kampung Sungai Papan, Mukim Terbengau. Lepas operation, kena ulang alik Penang pula. Suami terpaksa berhenti kerja lah sebab kerja dengan orang kan. Susah lah nak minta cuti kat orang marah lah. Dengan dia pun kerja, kalau pergi kerja ada gaji, tak pergi kerja tak ada gaji. Saya dah sakit tak boleh menego, dia pun tak ada pendapatan. Geruk sikit lah masa tu. Keperitan hidup pasangan suami isteri ini mendapat perhatian Cancer Survivors Malaysia CSM yang tampil menghulurkan bantuan susu khas dan barang keperluan asas. Penjaga yang kita mahukan, pesakit perlu sokongan daripada penjaga dari segi kasih sayang, menemankan, dan bila mendengar luahan perasaan seorang suami, baru kita tahu sebenarnya ia adalah satu keputusan yang sukar. Ramai orang tak tahu nak menunjukkan sokongan terhadap pasangan yang sedang menjalani sakit kanser, dan menemani isteri juga satu sokongan yang sangat diperlukanlah oleh seorang pesakit. Orang ramai yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam milik Rohani Ahmad seperti tertera atau menghubunginya di talian 016 6439 010. Global Youth Peace Fest GYPF yakin usaha membangunkan generasi muda yang berintegriti, berkebolehan dan bersatu padu berdasarkan kesesamaan di peringkat nasional dan antarabangsa boleh dilakukan. Program yang diadakan julung kali ini di Malaysia juga itu pemangkin kepada golongan muda untuk melibatkan diri dalam komuniti dan membuat pengubahan kepada negara dalam aktiviti berkomuniti dan keamanan negara. GYPF 2022 melibatkan kira-kira 170 perwakilan dari 18 negara termasuk Afghanistan, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Nepal, Nigeria, Arab Saudi, Amerika Syarikat dan Zimbabwe. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Datuk Jana Satiran Muniayan, belia dan keamanan negara satu perkara yang sangat penting kerana mereka bakal mewarisi sesebuah negara. Golongan tersebut perlu menghargai keamanan yang sedia ada dan penghayatan bukan sahaja kepada kuliah-kuliah yang sedia ada, malah perlu lebih daripada itu. Mereka ni kebanyakannya telah berkumpul untuk melaungkan keamanan sejagat. Ini termasuklah keamanan bukan sahaja di kalangan negara mereka, di kalangan masyarakat mereka, malah mereka juga telah melaungkan supaya rakyat dalam satu dunia ni dapat bergabung membawa keamanan yang lebih padu untuk keamanan kesejahteraan dunia. Sementara itu, menurut penerima anugerah ikon Global Youth Peace Festival dari Malaysia, Muhammad Zaidi Aziz, belia memainkan peranan yang penting dalam sesebuah keamanan negara kerana mereka merupakan generasi hadapan yang bakal membuat dasar sesebuah negara. Sebab itu kita mahu mereka ini sedar bahawa apa pun berlaku dia ambil kira soal keamanan ini, soal keselamatan, soal keadilan sejagat. Jadi kalau benda itu tidak berlaku, akhirnya dia akan mungkin berlakulah penindasan, berlakulah penjajahan di era baru sebagainya. Sebab itu kita tak nak begitu. Kita nak supaya kita ni dalam satu warga dunia ini kita ada saling memahami sama kita, yang mana kita punya kepelbagaian, setiap negara, setiap bangsa ada kepelbagaian, tapi kita boleh ada duduk dalam satu rukun, iaitu rukun yang kita pegang adalah soal kestabilan, keamanan, keadilan yang perlu kita bersama.
GYPF ke-15 ini diadakan selepas 2 tahun tergendala akibat pandemik COVID-19 dengan membawa tema meningkatkan penglibatan belia dan pembangunan mampan di dunia pasca COVID. Terkorban ketika duduki peperiksaan. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 12 orang maut di Florida akibat taufan Ian. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menyifatkan bencana itu adalah terburuk pernah berlaku di negeri berkenaan. Ribut kategori 4 yang mencetuskan kemusnahan bersejarah itu membawa gelombang angin kuat dan banjir hingga memusnahkan rumah, jalan raya dan jambatan sekaligus, menjejaskan jutaan penduduk Florida. Jumlah kematian dijangka akan meningkat ekoran ramai mangsa masih belum dijumpai. 12 yang maut itu disahkan setakat pada petang Khamis waktu tempatan dengan 7 daripadanya di Charlotte County iaitu kawasan berhampiran lokasi taufan Ian berlaku 2 hari lalu. Sementara itu, pegawai penguatkuasa undang-undang tempatan berkata 2 orang maut di Sarasota County, seorang lemas di Volusia County dan 2 lagi maut di Pulau Sanibel. Taufan ganas itu turut menyebabkan kira-kira 2.3 juta penduduk terputus bekalan elektrik, bekalan air selain beribu-ribu penduduk masih terperangkap di kediaman mereka. Joe Biden berkata Ian akan disenaraikan sebagai satu daripada 5 taufan terburuk yang pernah melanda semenanjung Florida dan mengisytiharkan bencana besar serta meluluskan dana bantuan persekutuan untuk membantu usaha pemulihan di peringkat tempatan dan negeri Florida. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan AS, Ian kini menuju ke South Carolina dan Georgia dengan ancaman banjir, ribut dan angin kencang dengan kelajuan 16 km per jam yang membawa angin maksimum 136.8 km per jam. Di Afghanistan, 19 pelajar yang sedang dalam persiapan mengambil peperiksaan terbunuh dalam serangan bom. Insiden berlaku di Pusat Pendidikan Tinggi di ibu negara itu, Kabul. Pengebom bunuh diri itu menyasarkan pelajar di Institut Pendidikan Kash di Dashti Barchi yang terletak di barat Kabul. Letupan berlaku sekitar jam 7.30 pagi tadi waktu tempatan. 27 orang dilaporkan cedera dalam insiden itu. Ketika kejadian, dilaporkan kira-kira 600 pelajar berada di dalam kelas itu dan kebanyakan mangsa maut adalah pelajar perempuan. Sebelum kejadian, pelajar sedang bersiap untuk menduduki peperiksaan untuk kemasukan ke pusat pendidikan itu. Institut itu terletak di kawasan majoriti Islam Syiah daripada komuniti Hazara. Pada lazimnya, sekolah ditutup pada setiap Jumaat. Di Ukraine, serangan musuhnya Rusia berterusan. Terbaru 23 orang terbunuh di bandar Zaporizhia yang turut mencederakan puluhan yang lain. Serangan itu berlaku ketika Rusia dalam rancangan untuk menakluk lebih banyak kawasan di Ukraine. Dalam insiden itu, peluru berpandu Moskow menyasarkan konvoi kemanusiaan di wilayah Zaporizhia yang terletak di bahagian selatan negara itu. Menurut Gubernur Zaporizhia, Oleksandr Staruk, konvoi terbabit dalam perjalanan mengambil penduduk Ukraine di wilayah yang diduduki Rusia bagi menyelamatkan mereka. Rusia sudah menyerang Ukraine sejak 7 bulan lalu dan sehingga kini Moskow dilapor telah menguasai 4 wilayah di Ukraine: Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia. Sementara itu, di Palestin, seorang kanak-kanak lelaki warga negara itu meninggal dunia akibat serangan jantung ketika dikejar tentera rejim di tebing barat. Ryan Sulaiman, 7 tahun dalam perjalanan pulang dari sekolah bersama rakan lain di Kampung Tuku sebelum dikejar tentera rejim. Menurut bapa Ryan, dalam video yang tular di media sosial, anaknya meninggal dunia di tempat kejadian kerana terlalu takut. Pegawai perubatan yang memeriksa mayat Ryan memberitahu tiada sebarang trauma fizikal dan kematiannya akibat kegagalan jantung. Perbuatan terkutuk Israel dikutuk dunia. Namun jurucakap tentera Zionis berkata ketika kejadian pihaknya mencari warga Palestin yang disyaki melarikan ke kampung itu selepas membaling batu ke arah rejim. Dalam pada itu, timbalan jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Vedant Patel berkata Washington amat berduka cita dalam kejadian menimpa Ryan dan mahu ia disiasat.
Raya merupakan kanak-kanak ke-40 terbunuh akibat Zionis tahun ini. Lagi syarikat tempatan tembusi pasaran global. Setelah hampir 6 tahun menceburi pasaran Malaysia, jus Tigas keluaran syarikat Long Dinas Marketing Sdn Bhd bakal melebarkan sayap ke pasaran antarabangsa. Pegawai pemasaran jus Tigas Hairi Arif berkata, beliau yakin produknya bakal mendapat tempat dalam kalangan pelanggan luar kerana kualiti produk yang bermutu tinggi. Kami pun memang ada plan untuk expand ke luar negara seperti Singapura dan Brunei. So memang kita dah ada sistem lah untuk hantar ke sana. So kita plan untuk pergi ke luar negara ni bulan 6 tahun depan. Jus Tigas diperbuat daripada pati buah delima dengan gabungan 12 herba terpilih, antaranya daun alfalfa, ganda rusa, habatus sauda, halia bara, goji berry, kurma, halia, temulawak dan banyak lagi. Selain jus Tigas, syarikat Long Dinas Marketing Sdn Bhd turut mengeluarkan produk krim Tigas yang digunakan untuk kegunaan luar. Dalam pada itu, tambah Hairi selain fokus kepada pasaran luar negara, beliau juga menyasarkan untuk menambah jumlah ejen bagi membantu individu untuk menjana pendapatan. So sekarang ni kita ada total lebih kurang 500 ejen dan plan kita adalah untuk kita tambah lagi lah ejen-ejen ni. Kita punya target untuk setiap ejen tu insya-Allah kita akan bantu buat at least RM50 sehari. Untuk tahun depan kita target untuk ada at least 5,000 ejen. Jus Tigas telah mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan memperoleh pengiktirafan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Orang ramai yang berminat untuk mencari ejen atau mendapatkan jus serta krim Tigas boleh layari laman web dan hubungi talian seperti tertera. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.